Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran 22 Disember 2021. Apa khabar anda di rumah yang terus bersama kami? Terima kasih kami ucapkan. Diharapkan apa sahaja yang anda lakukan hari ini, setiap ujian terus kekal positif dan terus kekal bersemangat. InsyaAllah hari ini saya dan juga Sugi akan bersama dengan anda. Masih lagi membawakan anda perkembangan banjir di seluruh negara. Fatin, kalau kita lihat bukan saja Selangor, Kuala Lumpur tetapi Melaka, Terengganu, Kelantan, Pahang, semuanya terjejas akibat banjir yang melanda satu negara. Dan kalau kita lihat juga angka yang terkorban disebabkan banjir yang melanda ini semakin meningkat, di mana 27 orang sudah pun dilaporkan terkorban dan masih ada lagi yang hilang. Jadi semoga misi untuk mencari mereka yang hilang ini berjalan dengan lancar dan mereka semua dijumpai dengan dalam keadaan yang selamat. Takziah kita ucapkan kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga yang masih lagi hilang tu. Kita harapkan sesuatu sinar barulah, harapnya kita dapat menjumpai dan segala usaha dipermudahkan insya-Allah. Dan kalau kita tengok juga Sugi, laporan daripada pihak meteorologi sendiri yang mana menjangkakan di beberapa daerah, kalau boleh dikongsikan juga sejak 8 pagi tadi, yang mana ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Kelantan, Terengganu, di Kuala Nerus dan juga Petaling, Johor dan juga di Sabah juga diramalkan akan mengalami ribut petir dan juga Sarawak. Ya, betul tu Fatin. Dan kalau kita lihat lebuhraya utama Pahang yang dinaiki air iaitu di Bentong ke Karak bagi lebuhraya Kuala Lumpur, Karak dan Lancang ke Temerloh, di lebuhraya timur masih tidak boleh dilalui kenderaan di kedua-dua hala. Dan di Kelantan kebanyakan bacaan paras air berada di paras waspada, namun Sungai Golok di jajahan Pasir Mas masih berada di paras bahaya. Jadi di mana jua anda berada, sentiasa dapatkan info-info terkini. Dan kalau mereka terputuslah kan bekalan untuk internet ke elektrik, kita yang di luar boleh sentiasa mengambil tahu melalui Twitter, Instagram, Facebook ataupun Telegram, info-info terkini, dan kita berikanlah mereka bantuan. Rakyat membantu rakyat. Betul. Kita jaga kita masih lagi boleh gunakan orang kata konsep ini kerana di saat ini kita masih lagi sangat-sangat memerlukan setiap daripada pertolongan jiran, ahli keluarga dari sudut emosi dan juga bantuan fizikal. Kalau boleh juga kita kongsikan hari ini, sejak malam tadi kan Sugi, hujan turun agak lebat juga sehingga ke 6 pagi tadi. Di Bukit Jelutong khususnya, ada di media sosial kongsikan telah naik air juga. Ini yang video anda saksikan ini ketika jam 7 pagi tadi. Air semakin naik saya rasa. Dan mungkin Fatin juga boleh kongsikan di mana rumah ibu awak yang hari itu naik air sudah surut dan kini semakin naik air. Betul Sugi. Juga terpalit jugalah disebabkan hujan lebat pagi tadi. Air yang sebelum ini surut yang kita jangkakan dah selesai, pagi tadi naik sedikit di paras Buku Lali. Ini sebenarnya kita harapkanlah sesuatu yang baiklah, cuaca yang baik hari ini kan, untuk kita redakan banjir hari ini. Dan bercakap mengenai bantuan, Fatin, memang ramai sangat orang sedang tampil ke hadapan untuk memberikan bantuan dari segi makanan, segala-gala keperluan yang diperlukan. Ini yang kita sentiasa, macam semalam Farin dan saya dah kongsikan, inilah keprihatinan kita sebagai rakyat Malaysia. Kita tak tunggu sampai saat-saat terakhir. Kita terus keluarkan wang sendiri dan kita memberikan bantuan kita. Dan antaranya adalah seorang pengusaha peniaga baju-baju terpakai, Muhammad Ismail Abdullah, yang telah terpanggil untuk memberikan baju
baju secara percuma kerana dia sebab kerana sebelum dia membuka kedainya tu Fatin, dia bersyukur kedainya tak dimasuki air. Tapi sebelum dia boleh buka kedai dia, dah ramai orang di sekeliling yang diletakkan di PPS dekat sekitarnya telah ke kedainya untuk mendapatkan baju-baju kerana tiada baju. Betul. Ini sebenarnya keperluan yang sangat-sangat diperlukan untuk mangsa-mangsa banjir. Bukan sahaja itu, Sugi, ada juga yang menghulurkan bantuan kepada rakyat Malaysia. Sebagai contoh, bapa kepada adik Ainul Mardia, adik kesayangan kita yang dulu pernah tular kan, menerusi pembedahan di London. Bapa beliau terkena akan kebaikan yang diberikan oleh rakyat Malaysia, dan hari ini beliau tampil untuk memberi bantuan, membalas balik jasa. Bapa Ainul juga bercakapkan yang mana tidaklah banyak, tapi apa yang boleh dibantu, dia akan salurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan mungkin anda di rumah ingin memberikan bantuan tapi anda tak tahu macam mana nak sampaikannya kepada mereka. Anda bolehlah memberinya menerusi NGO ataupun kumpulan-kumpulan sukarelawan yang tengah memberikannya, sebab kadang-kadang kita tak tahu apakah yang sebenarnya diperlukan. Macam ada di sesetengah kawasan makanan dah berlambak, baju dah berlambak. Jadi mungkin kita boleh berikan bantuan lain yang sebenarnya diperlukan oleh mereka. Okey, kalau boleh juga kalau kita kongsikan dengan penonton WHI kan, selain di Selangor, di Pahang juga ketika ini sangat-sangat terjejas teruk. Kalau boleh kita nak saksikan antara perkongsian yang dirangkumkan oleh penerbit kami di TikTok. Apa kata kita saksikan? Yang boleh kami kongsikan di Mentakap Pahang. Air naik hingga ke paras bumbung. Kalau kita boleh saksikan, kita tak tahu bagaimana nasib-nasib mangsa-mangsa ini ketika ini. Adakah mereka dalam keadaan yang selamat ditempatkan di PPS dan sebagainya. Itu sebenarnya kita perlukan rakyat Malaysia dalam terus memberi keprihatinan anda dalam membantu antara satu sama lain. Betul, Fatin. Dan saya sempat juga membaca screenshot lah. Seorang telah berkongsi perbualan WhatsApp dengan rakannya di Pahang yang berkata di Pahang semua tempat pekan, lancang, Maran, Lipis, Bentong, Pahang teruk sebenarnya. Jadi Pahang mangsa banjir hampir 25,000 masa tweet itu dikeluarkan. Tetapi sekarang dah semakin ramai, dah melebihi 42,000 orang yang ditempatkan di hampir 280 PPS. Jadi kalau kita boleh, kita agihkan pemerhatian kita, bantuan kita ke seluruh negara yang boleh membantu rakyat di Pahang, di Kelantan, di Terengganu, kita agihkan bantuan kita secara sama rata lah. Betul. Dan ada juga Sugi kongsikan tadi kan, bantuan di Selangor agak ada lebih kan, kita bawakan di untuk mangsa-mangsa banjir di Pahang pula. Baik, ini sebenarnya yang kita perlukan, kata keprihatinan bukan sahaja dari segi memberi bantuan makanan, barangan keperluan dan sebagainya. Kadang-kadang kata-kata di media sosial dulu patut orang ambil kira juga untuk mereka ini terus sokongan kuat. moral itu juga perlu kita berikan kepada mereka, sebab kita tak tahulah situasi mereka tengah fikir banyak sangat dalam kepala mereka kan. Jadi kita orang kata be kind lah kan, lebih sensitif terhadap isu yang sedang berlaku sekarang ini. Okey, baik. Jadi hari ini di WHI kami nak bawakan anda satu topik di mana topik ni mungkin susah untuk diterima oleh ramai orang, tetapi adakah hikmah di sebalik musibah yang telah melanda ini? Saya pasti ada, dan juga kalau mungkin ada dalam kalangan penonton di WHI antara keluarga anda atau anda sendiri yang terkesan dalam musibah banjir ini, boleh kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Dan kalau anda sendiri ada ahli-ahli keluarga yang belum dijumpai ataupun anda perlukan bantuan, anda boleh kongsikannya di ruangan komen WHI, dan kalau boleh kami akan lakukan apa yang boleh kami lakukan untuk membantu anda dan keluarga anda. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
Baik, kembali bersama kami Hikmah di Sebalik Musibah, Fatin. Ya, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita terus bersama dengan tetamu kita yang pertama yang juga merupakan individu yang sedang menjadi seorang sukarelawan di kawasan banjir di Hulu Langat. Kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim selaku Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat tengah hari, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Hai, selamat tengah hari semua. Fatin dan Sugi di Tidak sini. mengapa, Datuk. Terima kasih, Datuk, kerana menjadi salah seorang sukarelawan yang tengah membantu juga di Hulu Langat. Sama-sama. Okey, Datuk, kalau boleh kita kongsikan sekarang ni dalam perjalanan difahamkan Datuk sedang menuju ke lokasi yang ingin diberi bantuan tu. Kalau boleh dikongsikan, pagi tadi hujan, bagaimana keadaan di Hulu Langat ketika ini, Datuk? Sekarang ini kita orang berada dekat Hulu Langat dan insya-Allah akan ke Batu 19. Baik. Keadaan memang teruk sangat di sini kerana air memang tak ada. Kemudian air bersih lah, air bersih. Kemudian elektrik pun tak ada. Yang paling kita risau adalah line internet memang sangat teruk. So sebab sekarang ini dalam keadaan yang sangat line pun tidak berapa mengizinkan sebab muka saya nampak blur. Tapi yang penting suara saya dapat sampai dengan baik, insya-Allah. Alhamdulillah, Ya, betul, Datuk. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah antara barang keperluan sebab ramai sangat ingin memberikan bantuan. Jadi mungkin kalau Datuk boleh kongsikan sebenarnya apa yang diperlukan oleh orang-orang di Hulu Langat, kalau kita boleh spesifikasikan. Okey, sekarang ini bukan saja di Hulu Langat, bukan saja di Selangor, di Shah Alam, tetapi sekarang ini sudah nampaknya ke peringkat yang lebih besar, ke Pahang, Kelantan, Terengganu. Perkara yang saya bersyukur sebab rakyat Malaysia sangat pemurah dan mereka ini nak memberi, nak menyumbang, ya, tak kira siapa pun. Jadi antara perkara yang perlu kita ingat, pertama, kita kena buat kajian tempat ataupun medium untuk kita sumbang. Ya, NGO mana yang kita kenal sebab ramai juga scammer pada hari ini. Ini yang pertama. Ya, kena tahu siapa yang kita nak sumbang. Yang kedua, kita kena orang tahu barang-barang yang kita nak sumbang. Sebabnya bila kita tahu NGO yang betul, mereka akan bagi cadangan dan juga saranan apa yang terbaik. Ada yang perkara paling penting juga yang mereka perlukan ialah wang ringgit. Ya, sebab kadang-kadang kita bawa barang, diorang dah ada barang tu. Jadi bila kita bagi duit, diorang boleh beli barang tu sendiri, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka perlukan makanan yang senang dimasak. Sekarang ni ada orang pergi bawa makanan-makanan yang tak masak. Macam mana dia orang nak masak sebab tak ada dapur. Betul tu. Ya, tong gas pun tak ada. Jadi sekarang ni saya mohon sangat kepada pengusaha-pengusaha produk Muslim yang ada barang-barang yang mudah masak tu, yang kan hari ni ada teknologi. Dia rendam ke, dia tarik ke, dia benda tu jadi masak sendiri. Wallahualam, ada macam-macam cara. Mungkin boleh ke depan pergi jumpa dengan NGO dan juallah dengan harga yang berpatutan kepada NGO ini. Sebab kita nak bantu kan. So ada rendang yang boleh masak tanpa perlu pakai kuali, nasi dan sebagainya. Itu yang diperlukan. Yang ketiga, toto. Ya, toto, tuala wanita. Jadi banyaklah. Begitu juga pakaian-pakaian dalam. Ya, betul. Pakaian dalam lelaki, perempuan, ya, semua tu diperlukan. Ya, sebab ada pula masyarakat kita ni, saya nak nasihatkan jugalah, ya. Kalau nak bagi barang yang ada dekat rumah, tolong jangan bagi barang yang you all tak nak tau. Faham. Ni bagi baju dalam perempuan tali tak ada. Apa cerita? Jadi macam saya kan, macam mana orang nak pakai? Saya yang bukan perempuan pun tahu tak boleh pakai. Betul. Jadi nak bagi barang yang ada. Dengar tak? Dengar elok Ya. Putus-putus sedikit. Tapi Datuk, putus sikit. Ya. Datuk, kita juga sebenarnya bersama dengan salah seorang mangsa yang mana telah pun berada dalam talian. Kita bersama dengan Puan Rozita Ramudin, merupakan salah seorang mangsa banjir dari Hulu Langat. Assalamualaikum Puan Rozita.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan berada di mana sekarang ini? Saya berada di Taman Bukit Indah. Yang mangsa di Dusun Danding ialah adik saya. Dia seorang OKU pesakit stroke lah. Kalau boleh dikongsikan dengan kami di Wanita Hari ini, bagaimana situasi beliau sekarang ini, dalam keadaan yang baik atau bagaimana? Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Selepas kami bawa dia jumpa doktor. Pasal kami pun takutlah sebab apa, kita tak tahu apa dalaman dia setelah berendam lama kan dalam air kan. Baik. Dan Puan Rozita, kalau kami sempat juga melihat visual di mana adik Puan yang menggunakan kerusi roda memang nampak terendam air paras lehernya. Jadi apa yang sebenarnya berlaku, Puan Rozita? Kenapa sehingga airnya paras leher dan masih tidak boleh dikeluarkan? Apa situasi yang berlaku sebenarnya? Okey, kami sebenarnya tidak menyangka air begitu cepat naik. Selalunya di Dusun Nanding, paling tinggi rumah dia dilanda banjir sampai setakat lutut. Ya. Okey, tapi kali ni air cepat naik. Jadi pukul dalam selepas isyak tu, diorang tolak dia ke surau sebab surau agak tinggilah kawasannya. 10.56 malam pada Sabtu 18 Disember tu, air dah mula naik ke dalam surau. Lepas tu air semakin naik sampailah ke tahap leher dia. Lepas tu dalam pukul bantuan memang tak dapat datang lah. Pasal air tinggi dan dah laju. Okey, dan pada pukul 7 air dalam surau. Dalam surau tu bukan di luar surau ya. Dalam surau turut sikit. Bolehlah nampak dia apa semua. Kita menurut anak buah saya, dia nampak bot datang. Tetapi bot tak dapat hampir ke kawasan surau. Sebab di pekarangan surau banyak kereta diparking di situ. Faham. Dan banyak benda-benda yang hanyut. Jadi agak berbahaya kepada bot jugalah. Puan Rozita, kalau boleh dikongsikan juga selesai air surut, apa antara yang dikongsikan adik Puan sendiri? Apa antara keadaan situasi cemas, bagaimana beliau bertahan dalam keadaan situasi beliau begitu? Ada antara yang dikongsikan? Ada, pasal dia ditemani oleh anaknya. Okey. Dan kami pun selalu selalu call, selalu WhatsApp kan bagi kata semangat dan doa memang tak putuslah daripada kami adik-beradik, saudara mara di Singapura dan di Kuala Lumpur lah. Okey. Baik, kita nak berbalik kepada Datuk semula. Kalau Datuk masih lagi bersama kita? Datuk? Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan bersama dengan Datuk. Ya, betul. Antara yang boleh dilihat di sini kan, antara situasi yang menimpa adik Puan Rozita sendiri kan, kekuatan emosi ketika itu. Beliau bertahan selama berapa lama sebenarnya? Berapa jam? Okey, daripada air start naik, daripada pukul 11 tu dah naik lah. Sampai ke tahap perut dia ialah orang OKU dia mana boleh nak panjat kan? Betul. Jadi sampai kat leher sampai kat leher tu memang cemas lah. Kami semua cemas. Memang cemas. Tapi kita tak naklah panik sangat. Call dia, asyik call dia. Nanti dia panik kan. Ini situasi sebaik sahaja selesai. Mungkin beliau lapar kan, terus diberikan makanan. Pukul 7 air dah surut. Anak buah saya turun daripada surau. Air masih di luar surau, air masih tinggi. Dia pergi balik ke rumah. Terjumpa sepaket biskut yang terselamat. Dan dia buat balik biskut tu, dia kasih ayah dia makan. Okey, faham. Pasal masa tu ayahnya dah mengigil dah. Dah kesejukan, dah lapar. Ya, walaupun kami bila tengok visual tu sebab Puan Rozita ya, sebagai seorang anak yang bersama dengan ayah dan sebagai seorang adik yang mendengar, melihat semua ini pastinya susah untuk anda menerimanya. Tapi kami bersyukurlah yang adik Puan Rozita kini selamat. Dan di mana beliau berada sekarang ini, Puan Rozita? Sekarang ni dia berada dengan saya di rumah saya di Taman Bukit Indah, Ampang, Selangor. Telah sempat berjumpa dengan doktor ke apa ke untuk memantau keadaan kesihatannya? Sudah, kami dah bawa dia jumpa doktor dah cek semua. Alhamdulillah tak ada apa, cuma sedikit trauma dan dia dibagi ubat lah. Sebab ubat-ubat dia banyak direndam kan. Faham. Pastinya akan mengambil masa sebab trauma yang dilalui ini bukan perkara yang kecil. Insiden ini tidak diduga berada dalam keadaan begitu, terendam air begitu. Air dah naik sehingga paras leher, tak ada ubat, tak ada makanan. Memang seorang survivor lah, Abang Puan. Puan. Yang sangat-sangat berat sebenarnya untuk kita kan. Lagi-lagi adik Puan Rozita yang
orang kata dalam keadaan beliau begitu, kita harapkan segala semua ahli keluarga dapat memberikan sokongan moral, kekuatan kepada beliau untuk terus kuat selepas ini. Bukan senang untuk seseorang itu trauma dan untuk pulih kan, Sugi, kan? Betul. Dan Puan Rozita, Ya, kalau betul. boleh saya tanya juga, Puan Rozita tahu apa-apa informasi mengenai orang-orang lain yang tersekat dalam masjid pada masa itu tak? Okey, dalam surau tu saya diberitahu oleh adik saya ada beberapa orang OKU. Okey. Okey, yang mana-mana orang OKU diorang tolak ramai-ramai ke dalam surau dan yang lain diorang semua panjat atas bumbung. Okey. Rumah kawasan situ memang semuanya air naik sampai tahap hampir mencecah ceiling rumah lah. Rumah saya satu tingkat ya. Ya. Barang-barang semua kiranya dah kena buang semualah. Okey. Total loss lah. Semua habis. Tak boleh diguna lah. Tak tahu kan. Okey. Tapi bantuan sudah mula masuk, Puan Rozita? Kami semalam semalam kami dah mulalah pasal air pun dah ada semua kan. Kami dah mula cuci. Okey. Bukan cuci lah, bersihkan, buang sampah-sampah. Jadi barang-barang dah tak boleh pakai kan. Jadi terkumpulkan di luar. Faham. Dan hari ini alhamdulillah tim Rapid KL datang untuk membantu. Membersihkan rumah adik saya lah. Alhamdulillah. Kita harapkan ramai lagi mereka yang tampil membantu dalam situasi getir ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Rozita Ramudin. Kirim salam kami kepada adik Puan Rozita sendiri ya. InsyaAllah. Jaga diri. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Fatin, kalau nak bercakap mengenai hikmah di sebalik musibah ni, ramai orang tampil secara bersama untuk membantu. Tapi yalah, faham, kita tidak perlu musibah sebegini untuk tampil bersama. Tapi kalau kita nak melihatnya dari sudut yang lain, semua orang datang bersama sebagai satu rakyat Malaysia. Betul. Di setiap pelusuk datang, walaupun mereka kadang-kadang menghulurkan bantuan dari segi wang ringgit, bantuan keperluan dan juga tenaga sebenarnya. Itu sebenarnya hikmah yang dapat kita lihat dalam keadaan kita menghadapi musibah banjir ini. Tak kira bangsa agama juga mereka tampil nak memastikan keadaan kita setiap daripada mangsa-mangsa itu baik. Okey. Kita nak terus lagi bersama dengan salah seorang mangsa banjir di Mentakap Pahang iaitu Puan Nur Ashikin Haji Sulaiman yang telah pun bersama kami. Assalamualaikum Puan Ashikin. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Nur Ashikin, kalau tadi kami juga dah kongsikan keadaan di Mentakap Pahang begitu teruk sekali, tapi mungkin Puan Ashikin sendiri boleh kongsikan apakah keadaan sekarang terkini di situ. Okey, terima kasih Saudari Fatin dan Saudari Sugita. Bagi Kak Syikin di Temeloh Pahang ni, khususnya di Mentakap, okeylah, rumah-rumah semua memang tak dapat diselamatkan semua kan. Jadi walaupun dalam suasana cuaca yang agak panas sekarang ni dah 2-3 hari, tapi air nak kata tren menurun tu sangat sedikit. Jadi kami semua memang tidak boleh lagi balik ke rumah masing-masing. Masing-masing semua ada bumbung, nampak bumbung lagi, bumbung semua memang tak boleh lah. Jadi dekat area sini Mentakap, khususnya di kampung Kak Syikin sendiri, di kampung Gajah Mati Sungai Buloh, memang total loss. Boleh katakan semua dalam keadaan yang masih lagi sangat teruk lah, banjir yang sangat teruk kali ini. Kami memang tak menyangka lah Saudari Sugita dan Saudari Fatin sebab Kak Syikin, kalau sebelum ni awal tahun baru ni pun kami dah mengalami banjir dalam tahun yang sama pada 2-3 hari bulan Januari selama seminggu lebih kurang 14 hari macam tu. Dan kali ini lebih teruk lagi dan dikatakan suasananya lebih teruk daripada tahun 1971. Itulah keadaannya. Kak Syikin, maaf saya mencelah. Kalau kita melihat kepada visual yang dikongsikan Kak Syikin sendiri kan, air naik. Saya kira ini dalam paras peha ni kan, dan juga tadi kalau kita tengok ada usaha mengangkat peti ais untuk letak di atas satu kawasan yang lebih tinggi. Kalau boleh Kak Syikin kongsikan antara barang-barang lain yang sempat diselamatkan. Ya, pada mulanya pada 18 hari bulan, 19 hari bulan hari hujan reda renyai. Jadi 18-19 hari bulan tu kami satu keluarga dah standby dah dengan barang-barang elektrik, barang-barang yang keperluan asas semua tu dah bawa naik atas. Ya, tingkat 2. Tapi malangnya
20 hari bulan hari hujan yang tidak henti-henti ni, dapat maklum arah kedua pun dinaiki air. Jadi barang yang kami selamatkan pada peringkat awal itu, barang elektrik, katil ke dapur dan semua bagai barang elektrik semua memang total loss lah. Boleh dikatakan kali ini memang tak dapat diselamatkan apa-apa saja. Kecuali kita dah standby macam dokumen-dokumen penting kan. Jadi dah berulang kali berlaku banjir ni, kita cuma dapat selamatkan nyawa dengan dokumen penting je lah. Itu yang penting. penting. Lain-lain tu memang tak dapat dia selamatkan apa-apa satu pun. Walaupun kita dah bawa naik ke tingkat atas, tapi masih lagi. Betul. Hingga sekarang ni belum surut lagi lah air tu. Pada masa itu yang penting adalah nyawa, ya Puan Ashikin, nyawa dan seperti yang Puan kongsikan dokumen juga. Tapi Puan nak tanya jugalah, dalam situasi sebegini kan biasanya orang tua dan kanak-kanak kita sering risaukan mereka. Dan dalam visual tadi saya lihat ada juga kanak-kanak yang tengah duduk. Mungkin bagi mereka air banjir macam swimming pool main-main kan. Tapi macam mana situasi itu, dalam situasi itu untuk tenangkan mereka, lepas tu nak jaga lagi orang tua, nak selamatkan barang-barang yang boleh diselamatkan. Ya, dalam pada masa yang sama, selain daripada kita mengangkut barang-barang tu, kanak-kanak ni dia berseronok kan. Kali pertama ada yang kali pertama mengalami semua macam ni. Jadi sambil-sambil tu ibu bapa lah kena memastikan anak-anak dalam keadaan yang selamat. Sambil kita mengemas barang, mata ni kita memang mandang ke anak-anak. Walaupun tangan kita ni dengan barang, mata kita memang kepada anak-anak. Maknanya kita bimbang. Mereka nak membantu dalam masa yang sama, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kan malang tidak berubah. Jadi kita kena pastikan anak-anak tu juga paling penting lah selain daripada kita punya barang-barang tu. Puan Shikin, kalau boleh juga kami nak tanyakan antara keperluan yang diperlukan ketika ini. Kalau kita tahu habis tak dapat diselamatkan hanyalah dokumen-dokumen dan juga membawa diri je untuk kita selamatkan dahulu. Apa antara keperluan yang diperlukan di Mentakap khususnya? Jadi sekarang ni kalau kita tengok kebanyakannya penduduk ataupun mangsa yang berada di Badan Mentakap dia masing-masing berada di PPS ataupun Pusat Pembinaan Sementara. Maknanya ada yang Pusat Pembinaan Sementara pun dah dinaiki air kan. Jadi mencari tempat-tempat tinggi. Jadi sekarang ni keperluan mereka barang makanan, toto, tika, pampers kanak-kanak, pampers dewasa, pampers yang makanan macam itulah. Barang-barang keperluan wanita khususnya. Yang tu sekarang ni JKM dan pihak-pihak berwajib ke pimpinan masyarakat tempat masing-masing saling turun bantu-membantu antara satu sama lain. Sebab sekarang ni memang kita dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang cemas, panik semuanya dalam keadaan yang huru-hara begini. Jadi kita kena tahu situasi yang agak orang kata nak slowkan kita punya kecemasan masa-masa ni. Jadi pemimpin ataupun orang-orang yang saling membantu ni memang tak putus tangan lah membantu dan sebagainya. Jadi barang-barang keperluan tu seperti yang saya sebutkan tadi lah, seperti tika, barang-barang makanan basah. Sekarang ni barang-barang makanan basah kalau kita tengok di Temelloh ni dah total loss. Mentakap, pasar raya semua dah tak ada dah. Kalau diorang nak balik masuk pun nak lalu kat mana kan? Jadi kita makan apa yang ada je lah. Biasa musim banjir ni sardin, telur, itulah ikan bilis, itu makanan yang ada. Dan tapi setakat ni Puan Shikin nak tanyalah, mungkin situasi yang dialami ini walaupun pernah mengalami banjir tapi sekarang ini tidak disangka langsung kan, lebih teruk apa yang melanda. Perasaan yang apabila Puan Shikin berkongsi, dalam suara Puan Shikin rasanya macam ada harapannya semuanya akan beralih pulih, boleh balik ke rumah, boleh bersihkan. Tapi sebenarnya dalam hati Puan Shikin dan kepala Puan Shikin, apa yang sedang Puan fikirkan? Apa yang sedang Puan lalui? Kalau boleh kongsikan. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kita mikirkan keperluan-keperluan yang akan datang dah. Semua dah tak ada dah. Dah tak ada apa-apa. Maknanya kita sekarang ni berkongsi adik-beradik memikirkan apa yang kita nak perlu bantu dekat rumah family ni. Kan dari segi barang-barang dapur contohnya, barang-barang elektrik memang dah total loss. Semua kita istilah kita nak menyebut satu persatu. Tapi yang kita mengalami sekarang ni memang tak sama kita alami banjir sebelum ni yang terlalu teruk. Maknanya orang zaman 71 dulu dah mengalami, kita zaman sekarang ni pun mengalami lebih teruk daripada mereka. Jadi kita tak terkata lah apa yang kita perlukan. Sebab
banyak benda-benda yang perlu dibaiki, kan, elektrik, rumah dan sebagainya. Yang perabot-perabot tu jangan nak cakap lah, memang sudah jadi macam biskut Mary lah ada orangnya. Jadinya yang pentingnya sekarang ni kesihatan ibu bapa, kesihatan anak-anak yang tu kita dahulukan. Baik, kita doakan untuk Puan Nashikin dan juga keluarga serta seluruh penduduk yang terkesan dalam banjir di Mentakap, Pahang dan juga seluruh yang terkesan dipermudahkan urusan. Semoga terus kuat dalam menghadapi bencana ini, musibah ini. Sampaikan salam kami kepada ahli keluarga Puan Shikin. Ya, terima kasih dan jaga diri ya, Puan Terus Syikin. jaga diri. Fatimah Sabri Sejita. Ya, dan Puan Syikin kalau ingin bantuan boleh terus ke WHI ataupun hubungi yang Puan tahu untuk memintanya ya. Jangan segan-segan. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Jaga banyak. diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak boleh nak tipulah kan apa yang dikongsikan Puan Nashikin tadi, sebab sebenarnya kita melihat kepada apa yang dikongsikan di Mentakap tu lebih teruk sebenarnya apa yang berlaku di Selangor ini. Itulah sebenarnya kan hikmah yang kita dapat melalui bencana ini. Satunya pengalaman baru yang mungkin kita bersatu antara satu keluarga kan untuk kita selamatkan, tak kiralah nyawa, barang-barang keperluan dan sebagainya. Itu antara orang kata membuka lembaran baru untuk kita 2022 ni, insya-Allah lebih baik. Betul, betul. Fatin, kalau kita lihat apa yang berlaku ini adalah orang kata act of nature kan. Okey, tapi kita tidak ada kuasa untuk menghalang apa yang berlaku. Tapi kalau kita lihat daripada apa yang Puan Syikin kongsikan, Puan Rozita kongsikan, dalam suara mereka itu, mereka mungkin saya boleh rasakan yang mereka macam ni dah berlaku, tapi selepas ini apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sama-sama membantu mereka dalam memberikan sokongan yang kita boleh. Selepas ini buat masa sekarang kita tengah memberikan bantuan seperti makanan dan segalanya. Tapi selepas ini recovery di mana mereka perlu membersihkan rumah, mengagihkan barang-barang, segala keperluan rumah seperti yang Puan Ashikin kongsikan. Di masa itu juga kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Dan terutama kepada mereka yang terjejas banjir dan juga mereka yang mengalami atau menghadapi bencana-bencana seperti tanah runtuh kan Sugi, dan juga flat Sri Johor yang terbakar baru-baru ini. Semoga mereka kuat dan mereka terus tabah dalam mengharungi cabaran dan juga musibah ini, insya-Allah. Betul. Dan berbalik, saya juga ingin berbalik kepada apa yang Datuk telah kongsikan tadi. Kalau kita nak memberikan bantuan, kita tanya dahulu apa bantuan yang mereka perlukan, sebab kadang-kadang NGO lebih mengetahui apa yang mereka perlukan, dan kita kadang-kadang ingin memberikan bantuan. Betul, tidak dinafikan semua orang ada rasa empati itu untuk memberikan bantuan. Dan kita kadang-kadang nak memberikan bantuan yang kita rasa mereka perlukan, tapi mereka sudah ada keperluan itu. Jadi kalau boleh kita berikan apa yang sebenarnya diperlukan mereka. Di media sosial saya juga terbaca kan Sugi, ada antara inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Mereka mengumpulkan antara perabot-perabot terpakai dan juga antara pakaian-pakaian bayi yang mana itu sangat-sangatlah menjadi keperluan ketika ini untuk mereka yang dah kehilangan segala-galanya, rumah dan juga keperluan di rumah. Jadi apa yang kami ingin sekali lagi tekankan di sini adalah kita rakyat, kita ada satu sama lain. Jadi rakyat sentiasa membantu rakyat, dan kita teruskan usaha kita bukan sahaja pada masa ini, bukan sahaja ketika dilanda bencana banjir sebegini, tetapi tidak kira masa, sentiasa bersatu padu sebagai rakyat Malaysia. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini ada satu lagi perkongsian dan juga tetamu. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang dijanjikan, kami bawakan tetamu istimewa di studio yang mana baru-baru ini kan berlangsung anugerah drama sangat, dan juga bersama kami ketika ini Zul Arifin, salah seorang atau bukan salah seorang, beliau merupakan pemenang pelakon lelaki terbaik menerusi drama Ara-Aralin. Hai Zul, Assalamualaikum. Dan tahniah atas kemenangan Zul. Baik Zul, sebelum nak tanya mengenai kemenangan Zul ini, mungkin penonton pun ada ramai juga yang tertanya-tanya apa yang sebenarnya berlaku hari itu apabila anugerah drama sangat tengah berlangsung. Separuh jalan terpaksa dihentikan disebabkan hujan lebat. Mungkin Zul boleh kongsikan dahulu apa yang berlaku dalam. Daripada saya punya point of view, saya rasa masa saya punya nomination, and after that there's another nomination, and then suddenly
dalam dewan tu semua orang bercakap, I was talking to Datuk Yusof Aslam, and then he said ada problem itu ini, then I start to notice, I think ada kena-mengena dengan generator, dan start dah banjir dekat bawah tu, so orang dah mula bercakap. Baik. So tiba-tiba saya keluar sekejap buat interview, and saya nak masuk balik, dia orang cakap dah shut down. Okey, jadi untuk keselamatan semua orang lah. Okey, itu adalah satu orang kata keputusan yang tepat tindakan awal lah yang diambil. Kalau kita lihat juga kan dalam keadaan bagaimana pemusibah kan, ini adalah satu pengiktirafan yang mungkin kita boleh tanyakan dekat Zul. Jangkaan sebenarnya untuk Zul memenangi kategori ini sebenarnya ada. Pastinya ada kan Zul kalau dah tercalonkan. Tapi kalau melihat kepada tanggungjawab selepas ini bagaimana? Dah dipilih, tanggungjawab selepas ini mungkin lebih berat. Saya rasa this is first punya award show, drama sangat punya award show. So bagi saya bukan nak menipu kalau saya cakap saya tak jangka langsung sebab kita tak tahu dia orang tak expose top 5. So nomination dia orang tak expose. So kita tak tahu sama ada kita akan tercalon ataupun drama kita akan tercalon, kita sendiri akan tercalon. Saya tak tahu. So saya just datang because a week before that saya dah ke festival film. So kita jadi macam why not just pergi and dress nice and enjoy the show, right? So and bila dah sampai ke saya punya percalonan and first kali nama saya keluar, saya cakap tercalon. And saya terdengar selalunya bila watch show nowadays kebanyakannya undian peminat. Tapi saya rasa saya terdengar ada juri terlibat. So bila juri terlibat, saya sebenarnya sangat-sangat suka bila juri terlibat. Dia akan dia punya judging tu based on performance. So bila peminat dia lain sikit, kita tak boleh nak jangka. So performance saya rasa macam insya-Allah saya I think masa tu saya yakin I did good. A few years ago I was like okay. So see what happened. So Tadi masa nama Zul dipanggil sebagai pemenang, apa pergerakan yang awak boleh buat replay kat sini? Because saya sampai dekat dalam tu, saya just pergi dekat my seat and then saya nampak macam ada orang kat sebelah saya macam wow, so merah. And then it was Dato' Roshamno. And then they put me next to Dato' Roshamno, which is good. And then we had a good night, and then kita orang gelak-gelak, and then of course me and Dato' Roshamno, kita orang selalu behind each other. Even kita orang shoot on set. So bila nama saya tercalon, kita orang lah macam and then Remy and then tiba-tiba dengan saya, kita orang lah macam saya naik. Hilang habis semua speech. Okey, kalau melihat kepada potensi Aralin juga kan, ramai sebenarnya pengikut kan waktu disiarkan tu Ryan Aralin sebab dah lama sebenarnya kan. Okey, itu antara yang orang kata viral lah ketika itu kan. Potensinya Zul melihat bagaimana? Bagi saya cerita tu sangat, sometimes bila kita buat for TV, dia punya cerita bila agak berat, agak emosional, kita nak dapatkan engagement tu agak risiko dia tinggi sikit. Betul. Because kita tengok slot-slot dia, setengah orang target market dia lain. Ada yang target market untuk family, we can go heavy. But target market all youngsters semua nak main heavy, it's a bit risky sikit. Tapi that's what happened dengan Ryan Aralin. Dan alhamdulillah orang suka tengok dia punya pergolakan emosi dalam cerita tu. Dan saya memang sangat-sangat role saya sangat-sangat emotional dalam tu. So dia punya family value tu, dia punya konflik tu, dia punya tinggi. So saya rasa macam is this material yang bagus untuk 7 o'clock? Tu kan. So saya jadi macam okay. Then bila dicalon pun saya cakap tercalon ke? Saya tak tahu. Saya just pergi sana dan enjoy the show. That's what happened. Alhamdulillah. Orang suka. Ini antara sedutan. Sebenarnya saya dah almost give up lah di tengah-tengah kan. Saya dah macam kecewa tapi tak boleh tengok ni. Tak boleh jadi. Kena tengok bagi habis kan. Ini salah satu yang babak yang dikongsikan. Dan ini antara peminat drama Ryan Aralin daripada Zul Azmin. This is the last scene and terus habis. Okey. Habis je cerita ni. Dan Zul, mungkin Zul boleh kongsikan juga lah. Zul banyak membuat filem juga dan drama kini kan. Setelah mendapat kemenangan ini, adakah ia memberikan galakan pada Zul untuk mengambil lebih tawaran untuk buat drama? Saya personally saya memang suka sangat-sangat dari masa ke semasa saya nakkan. Saya memang produktif. Saya nak jadi produktif. Tapi for the past how many years, setahun dua ni kan dengan COVID and everything. So agak terbatas sikit. Jadi sekarang ni bila alhamdulillah dah December and then just next year just around the corner and then hopefully I can do more. That's the plan lah untuk bagi lebih lagi kepada orang yang suka hasil kerja kita, hasil produk lakonan kita. Tapi
sekarang ni bila nak kena menyusun sama ada filem ataupun drama, sebab I'm not that type yang kalau pergi filem saja, drama saja. So saya ada dua platform yang saya boleh buat. So apa salahnya kalau saya more aktif, peminat pun nak tengok kita more. So saya kena betul-betul susun, tengok insyaAllah. Baik. Kita ucapkan selamat maju jaya dekat Zul. Di akhir ini mungkin ada apa-apa perkongsian kepada mereka rakyat Malaysia yang ketika ini ditimpa musibah ni, apa antara hikmah di sebalik kejadian banjir ni, kalau boleh dikongsikan juga. I think this is musibah di mana kita dapat tengok kerjasama rakyat Malaysia. Kita bila kita tengok apa yang terjadi, semua orang membantu. Bila kita tengok tu cakap itulah Malaysia. Itulah Malaysia. No matter what happen, we stay strong. No matter what happen, we stay strong. Baik, terima kasih banyak-banyak Zul Arifin dan sekali lagi tahniah, dan kami ucapkan selamat maju jaya untuk projek-projek yang akan datang tahun 2022. Terima kasih Zul. Baik, anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan sekali lagi kami ingin ingatkan anda supaya berhati-hati mengambil langkah-langkah berjaga. Kalau anda keluar, anda tengah memandu di atas anda di jalan raya, pastikan anda sentiasa mengambil kira keadaan cuaca. Cek update Jabatan Meteorologi, update di laman sosial. Betul. Dan terkini di Shah Alam, di paras air banjir di Plaza Tol Shah Alam telah surut dan juga keadaan trafik semakin lancar di lokasi berkenaan. Jadi kita terus patuhlah atas pihak berkuasa dan juga terus waspada tentang cuaca hari ini. Ya, betul tu Fatin. Dan di sini juga kami ingin sentiasa ingatkan anda, walaupun anda sedang keluar untuk membantu mangsa-mangsa banjir, SOP masih perlu anda ikut. Untuk anda termasuklah mereka-mereka yang ditempatkan di PPS, di mana juga anda berada. Saya faham dalam situasi ini mungkin kita boleh lupa untuk memakai mask ataupun untuk mengikut SOP. Susah, memang susah, saya faham. Tapi kita buat apa yang kita boleh untuk mengelakkan daripada kita dijangkiti virus COVID-19. Kita tak nak dapat COVID-19, lepas tu tak boleh membantu, itu akan menyekat bantuan yang kita ingin berikan kepada mereka. Betul lah, selarikan dari segi sudut keselamatan kita dan juga bantuan kita. InsyaAllah kedua-dua pihak dapat dipermudahkanlah. Dan esok kembali untuk satu lagi topik yang saya kira sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat penting ketika ini, yang mana mengupas kesan psikologi ketika bencana mangsa dan juga orang di sekeliling. Betul, saya setuju, saya suka sangat dengan topik ini Fatin, sebab ada tempoh hari saya melihat beberapa orang dalam list yang mereka ingin belikan, mereka masukkan permainan untuk kanak-kanak. Jadi saya suka, sebab kadang-kadang kita rasa orang dewasa je yang stres apa yang berlaku ni, untuk fikirkan bagaimana untuk pulihkan keadaan. Tapi mungkin kita leka, kita lupa yang anak-anak kecil tu pun boleh stres daripada rumah mereka ditempatkan di PPS, tiada mainan, tiada kawan-kawan mereka kan. Jadi kita sama-sama kupas topiknya esok, kesan psikologi ketika bencana. Jaga diri, ikut SOP dan jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.